warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nik Azriman bin Abdul Rahman, pensyarah yang kami hormati, rakan-rakan kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad bin Ismail, Ahmad Fahrul Azlan bin Termizi, Roslan bin Razali, Muhammad Nazaruddin bin Raja Jasan dan Muhammad Al-Munair bin Johari. Untuk tugasan kali ini, kami memilih diberi tajuk mengenai penyebaran berita palsu di media massa yang telah menjadi kes mahkamah. Dalam hal ini, kami telah memilih satu tajuk yang menyebabkan kegusaran, kegemparan di kalangan netizen yang telah dibuat oleh seorang suri rumah tangga bernama Nurjannah binti Rosli, seorang suri rumah di Kangapelis. Jadi dalam soal ini kita dapati sejak dari hari ke hari masyarakat kita memang terdedah dengan berita-berita palsu yang disebarkan dengan mudah melalui platform-platform yang ada, yang terdiri daripada TikTok, WhatsApp, Facebook dan berbagai lagi. Jadi masyarakat telah mendapat berita palsu dari laman-laman yang sedia ada dan mereka boleh dapat dengan mudah kerana maklumat ini berada di hujung jari mereka. Berdasarkan kepada maklumat yang diterima, jumlah penyebaran berita palsu adalah meningkat dari masa ke semasa, dari tahun ke tahun, berdasarkan kepada statistik yang ada yang dikeluarkan oleh pihak polis dan SKMM. Saya persilakan rakan saya untuk meneruskan. Definisi bagi berita palsu. Berita palsu atau hoax merupakan berita yang dibuat untuk menutupi berita sebenarnya. Dengan kata lain, berita palsu juga boleh diartikan sebagai suatu usaha pihak untuk memutarbelitkan fakta menggunakan berita yang seolah-olah benar tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berita palsu yang dibawa biasanya dengan agenda kepentingan diri atau agenda kumpulan masing-masing. Berita palsu juga merupakan sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat, salah satu olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran mahupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri atau kumpulan masing-masing. Buat masa ini, dengan kebanjiran berita palsu di media sosial telah timbul kepercayaan di kalangan netizen yang menyatakan fenomena berita palsu ialah fenomena baru yang wujud. Namun ia sebenarnya telah wujud sejak beribu-ribu tahun dulu. Betapa peristiwa yang digambarkan yang boleh mencerita mengenainya. Definisi bagi media massa. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa. Teknologi melalui komunikasi dilakukan dengan cara yang pelbagai. Media siaran seperti radio, rakaman muzik, filem, televisyen dan internet memancarkan maklumat kepada mereka secara elektronik. Media cetak pula menggunakan objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah atau komik untuk menyebarkan maklumat mereka. Media luaran merupakan satu bentuk media massa yang terdiri dari papan iklan, tanda atau kenyataan yang diletakkan di luar dan di dalam bangunan perdagangan, stadium, kedai sukan, kedai dan bas. Ucapan umum dan perhimpunan diatur juga boleh dianggap sebagai media massa. Media digital merangkumi kedua-dua komunikasi massa, internet dan web mudah alih. Pembekal media internet memberikan
banyak perkhidmatan media massa seperti email, tapak web, blog dan radio dan televisyen berasaskan internet. Banyak saluran media massa lain memiliki kehadiran di web seperti memiliki iklan TV yang memiliki pautan pada tapak web atau menyebarkan kod QR pada cetakan atau media luaran bagi memandu pengguna mobil ke laman web tersebut. Media massa terbahagi kepada dua, iaitu media elektronik dan juga media massa cetakan. Menurut leksikon komunikasi, media massa ialah menyampai maklumat kepada masyarakat melalui radio, televisyen dan surat khabar. Media ialah suatu info dari medium yang bererti tengah atau perantara. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungan antara satu sama lain. Peruntukan undang-undang dan pencegahan berita palsu. Negara pernah digemparkan dengan isu hak kebebasan untuk berhimpun secara aman, di mana ada pihak menuduh pihak pemerintah di Malaysia telah menyekat hak kebebasan rakyat, manakala Surahan Hak Asasi Manusia Suhakan pula menyatakan bahawa hak kebebasan untuk berhimpun adalah dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kenapa isu ini sebenarnya diperdebatkan dari segi amalan, sekiranya ia telah dijamin amalannya oleh pihak Perlembagaan Persekutuan. Okey, hak kebebasan berhimpun secara aman sebenarnya adalah sebahagian daripada hakiki kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan melalui bahagian 2 perkara 10. Namun ianya juga diberikan jaminan dalam Undang-Undang Antarabangsa berasaskan Artikel 19 Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia. Kerajaan sebenarnya komited menangani sebarang berita palsu atau penyalahgunaan media sosial melalui undang-undang sedia ada atau peruntukan undang-undang yang sedia ada ataupun yang kita sedia telah maklum, di mana undang-undang Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika didapati bersalah, mereka yang disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada RM50,000 atau dipenjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-duanya. Akta Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2020, Akta 825 yang baru sahaja diwartakan pada 30 Januari 2020 yang lalu, dan kita ada Akta 574 di mana menangani sebarang berita palsu dan penyalahgunaan media massa, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 iaitu Akta 301, dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu Akta 88. Saya akan sambung perbincangan iaitu mengenai kesan penyebaran berita palsu. Maklumat salah ataupun palsu ini atau lebih dikenali sebagai berita palsu yang menjadi topik perbincangan tentang tugasan ini, yang disebar dengan cara apa sekalipun mampu meninggalkan kesan negatif kepada masyarakat yang akhirnya membawa kepada kemusnahan dan juga kehancuran kepada sesebuah masyarakat ataupun negara itu sendiri. Jadi ada beberapa kesan negatif akibat daripada penyebaran berita palsu ini. Yang pertama, kesan yang pertama akan menyumbangkan kepada gejala sosial, keruntuhan moral dan juga akhlak, serta mendorong kepada kegiatan jenayah. Kesan kedua pula, ia boleh menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan sensitiviti, privasi, reputasi individu serta organisasi ataupun sesebuah negara. Manakala kesan kepada penyebaran berita palsu yang ketiga ini, ia boleh mewujudkan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap kerajaan yang memerintah. Yang keempat, ia boleh menimbulkan kegusaran, kegemparan dan ketidakharmonian masyarakat
kepada pembangunan sesuatu industri ataupun sesuatu sektor. Yang kelima, ia boleh memesongkan akidah dan menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Dan kesan yang akhir sekali, iaitu yang keenam, ia boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan negara serta menggugak perpaduan nasional serta keharmonian kaum itu sendiri. Saya akan sambung perbincangan sahabat saya. Di sini saya akan membincangkan tentang rumusan ataupun kesimpulan keseluruhan yang kami dapati daripada kajian telah kami buat ini. Sebagai kesimpulannya, berita palsu adalah satu fenomena yang harus kita bendung, yang harus dibendung sejak dari awal lagi. Sekiranya ia dibiarkan ataupun ia tidak diambil peduli, maka ia akan menjadi barah yang membawa kepada kemusnahan masyarakat. Apapun alasan yang digunakan untuk menjustifikasikan penggunaan berita palsu, hakikatnya berita palsu tidak menyumbang apa-apa kecuali merosakkan integriti entiti bernama kebenaran. Berita palsu juga menyebabkan manusia saling berbalah antara satu sama lain, dan ia sebenarnya menyediakan jalan-jalan ke arah dosa-dosa yang lain seperti membunuh dan khianat. Dan berita palsu juga menyebabkan manusia tiada lagi rasa empati dan simpati, kerana ia sebenarnya menyemarakkan lagi rasa amarah, cemburu dan hasad yang tak berkesudahan. Agama Islam amat menitikberatkan tentang pengamalan konsep tabayun, iaitu berhati-hati dalam menerima maklumat, memastikan dan menilai dahulu kesasihan maklumat tersebut atau berita yang diterima tersebut sebelum kita menyebarkan kepada orang lain ataupun orang ramai. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.